Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Syairul Islam dalam berita semasa 4. Malaysia diiktiraf sedunia sebagai antara negara yang berjaya menguruskan wabak COVID-19. Menurut Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, kejayaan itu atas usaha dan kesungguhan kerajaan dan rakyat yang menguruskannya secara bijaksana, berani serta membuat keputusan yang cepat dan tepat. Kerana ia melibatkan soal kesejahteraan rakyat, kerajaan tidak memandang remeh perkara ini yang berlaku di negara kita walaupun kita tidak mempunyai pengalaman untuk menguruskan hal sebegini selama lebih tempoh 60 tahun yang lalu. Hari ini kita berbangga kerana kita sudah sampai ke peringkat yang dikatakan PKPP. P yang akhir itu ialah pemulihan, iaitu satu fasa yang boleh dikatakan memberikan kita banyak ruang untuk memulakan semula kehidupan kita seperti biasa. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Perhimpunan Bulanan Jabatan Perdana Menteri di Putrajaya. Ini merupakan perhimpunan bulanan pertama beliau sejak menerajui negara Mac lalu. Seorang peguam kanan persekutuan didakwa di Mahkamah Session Butterworth kerana meminta dan menerima suapan RM600,000. Tertuduh Lim Chiah-Yit, 42 tahun, didakwa melakukan kesalahan tersebut di daerah Timur Laut dan Barat Daya sekitar Mac dan Jun lalu. Kedua-dua pertuduhan dibaca mengikut Seksyen 16-A-B Akta SPRM 2009 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 24-1 Akta sama. Tiada pengakuan direkodkan tertuduh selepas pertuduhan dibaca di hadapan Hakim Magistrate 2 Nur Aini Yusof. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM20,000 bagi dua pertuduhan tersebut dan diberi arahan oleh mahkamah untuk menyerahkan pasport miliknya. Tertuduh juga diminta melapor diri sebulan sekali di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya. 17 Ogos ditetapkan sebagai tarikh sebutan semula kes. Pengerusi Pertubuhan Asrama Anak-anak Saudara Kita Yatim, Fakir dan Miskin direman selama 6 hari kerana mengemukakan tuntutan palsu berjumlah lebih RM100,000. Terdahulu, suspek berusia 59 tahun itu ditahan di Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM ketika hadir memberikan keterangan semalam. Suspek dikatakan telah mengemukakan satu dokumen permohonan bantuan wang zakat kepada Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu Maidam yang mengandungi butiran palsu. Kesalahan itu dilakukan pada tahun 2018 di mana tuntutan keseluruhan berjumlah RM116,640. Kes disiasat mengikut Seksyen 18 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009. Pengusaha pertanian berskala kecil dan sederhana disaran menyertai program jualan terus dari ladang JTDL sebagai inisiatif memasarkan hasil tani mereka secara terus kepada pengguna. Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Ahmad Hamzah berkata, sebagai golongan terkesan susulan krisis COVID-19, inisiatif anjuran Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama itu membantu ramai petani memasarkan hasil pertanian mereka pada harga yang berpatutan. Jelas beliau, golongan petani juga akan mendapat pulangan yang lebih lumayan apabila memasarkan produk mereka secara terus kepada pengguna tanpa membabitkan orang tengah. Beliau ditemui pada permulaan program JTDL di sebuah pasaraya di Bandaraya Melaka. Program 3 bulan JTDL yang bermula hari ini hingga 7 Oktober menyasarkan nilai jualan sehingga RM2 juta. JTDL dijangka menawarkan harga 5 hingga 20% lebih rendah daripada harga pasaran kepada pelanggan. Saudara, paparan itu mengakhiri berita semasa 4. Teruskan menonton berita RTM. Saya Syairul Islam. Assalamualaikum dan kita berjumpa lagi.